Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg bersama Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Perayaan Gawai Dayak 2023, Datuk Ahmad Douglas juga Embas mengetuai Niti Daun yang berlangsung meriah pada petang Sabtu. Perarakan sejauh 1.2 km tersebut bermula pada jam 2.15 petang di pekarangan bangunan Tun Jugah dan berakhir di tebingan Kuching iaitu di Jambatan Darul Hana. Ia turut disertai Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Nata Linggi, Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap pengurusi Jawatankuasa Pengelola acara Niti Daun Datuk John Sikitayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amah Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan-Timbalan Menteri, Persekutuan dan Sarawak serta dif-dif kehormat yang lain. Pada edisi kali ini, sebanyak 91 kontijen membabitkan seramai 3,000 peserta yang terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan Dayak, persatuan-persatuan kebudayaan Dayak, ketua-ketua kaum dan masyarakat Dayak menyertai perarakan tersebut. Selain itu, ia turut disertai kontijen Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger PVTKR Sarawak Ranger seramai 30 peserta dan Bujang Berani Dayak seramai 16 peserta. Niti Daun 2023 bertemakan Segulai Sejalai merupakan acara perarakan bagi kaum Dayak untuk meraihkan kejayaan dan pencapaian dalam sosioekonomi yang mereka kecapi pada tahun sebelumnya. Di samping itu, perarakan ini juga dilihat mampu untuk menarik perhatian pelancong asing kerana ia menampilkan kepelbagaian dan keunikan kebudayaan masyarakat Dayak Sarawak khasnya dari segi pakaian, tarian dan masyarakatnya. Untuk rekod, perarakan ini pertama kali diadakan di Kuching pada tahun 1993 dan seterusnya diadakan pada tahun 2018, di mana acara ini turut diteruskan di beberapa bahagian dan daerah di Sarawak sehingga ke hari ini. Terdahulu sebelum bermulanya Niti Daun, Datuk Ahmad Douglas bersama ahli-ahli jawatankuasa lain mengadakan upacara miring. Terdahulu semasa berucap pada Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam ISIE 2023 di Hotel dan Pusat Konvensyen Raya di sini pada Sabtu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, sistem pendidikan di Sarawak harus relevan dengan perubahan keperluan masa dan berteraskan Al-Quran bagi anak-anak Islam. Dalam hal ini, beliau memberitahu warga Sarawak mesti terus menimba ilmu dan kekal dimaklumkan oleh kemajuan dalam pelbagai bidang untuk mempersiapkan diri mengharungi cabaran pada masa hadapan. Menurutnya, pendidikan Islam mesti menyeluruh dan penggunaan bahasa Inggeris dalam menimba ilmu tertentu boleh digunakan bagi meluaskan ufuk dan memajukan komuniti Islam. Beliau juga menyeru Majlis Islam Sarawak MIS untuk membangunkan kurikulum antarabangsa bagi Sekolah Menengah Antarabangsa Islam Sarawak yang bakal ditubuhkan di Kuching oleh kerajaan negeri. Saya mintalah pihak Majlis Islam mengeluarkan kurikulum internasional dan kita tubuhkan sekolah antarabangsa di Kuching ni yang dibayar oleh kerajaan Sarawak. Yang dibayar oleh kerajaan Sarawak, alhamdulillah pendapatan ada, bertambah sikit, ekonomi kita meluas, kita balik labur dalam ilmu pengetahuan. That is all sekolah born by the Sarawak government, the new international school. Harganya boleh tahan juga. Tapi siada halah, insya-Allah rezeki Sarawak bertambah. Kita labur kepada manusia. Seminar bertemakan Islamic Education, Accomplishments, Challenges and the Road Ahead itu merupakan anjuran bersama Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak dan Institusi Kefahaman Islam Malaysia IKIM bersempena dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Seramai 300 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Indonesia dan Brunei telah menghadiri seminar tersebut. Berita seterusnya, konvoi Kembara Sarawak Merdeka memulakan perjalanan mereka dari bahagian Muka menuju ke destinasi seterusnya ke bahagian Sibu tepat jam 11.35 pagi Sabtu di pekarangan Dewan Suara Mesra Muka. Upacara pelepasan konvoi telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama Timbalan Menteri Ekonomi merangkap Ahli Parlimen Muka, Datuk Hanifah Hajar Taib,
Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi serta dif-dif kenamaan yang lain. Wartawan kami yang berada di lokasi ada laporannya. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya kini berada di Dewan Suara Mesra Muka sempena dengan majlis pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka 2023 di bahagian muka ini. Dan sebentar sahaja lagi kita akan melihat yang berhormat kita iaitu Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama dengan yang berhormat dan dif-dif kenamaan yang lain serta jemputan-jemputan yang lain juga akan menyempurnakan flag off bagi konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang melibatkan konvoi induk serta konvoi bahagian di bahagian muka ini berlepas sebentar sahaja lagi. Baik, dan sekarang kita akan melihat sendiri majlis pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka secara simbolik iaitu flag off disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah, disaksikan oleh dif-dif kenamaan yang lain serta ratusan masyarakat di muka ini yang sama-sama menyaksikan. Sebanyak 35 peserta konvoi induk diikuti 110 peserta konvoi bahagian berlepas menggunakan kenderaan agensi masing-masing, ada pacuan 4 roda, ada bas serta motosikal berkuasa tinggi. Dan itu saja dapat saya kongsikan setakat ini. Saya Lia Amira. Salam UKAS. Sementara itu, konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang berlepas dari bahagian muka selamat tiba di pekarangan Pasar Baru Selangau di sini pada jam 12.45 tengah hari. Konvoi diketuai Timbalan Setiausaha Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet Dol Hadi Marzuki dan disertai residen bahagian muka Kueh Lei Poh itu disambut mesra oleh residen bahagian Sibu Wong Hing Seng, Pegawai Daerah Selangau Intim Nyami serta masyarakat setempat. Acara sambutan itu dimeriahkan dengan persembahan tarian ngajat oleh penari dari Belia Tami. Sejurus selepas itu, upacara penyerahan bendera dari residen bahagian muka kepada residen bahagian Sibu terus disempurnakan dengan disaksikan oleh Dol Hadi. Selepas meluangkan masa hampir sejam, peserta konvoi bertolak ke Sibu dari Pasar Baru Selangau pada jam 1.45 petang. Keseluruhan konvoi ini melibatkan 95 orang peserta dengan 13 buah kenderaan, sebuah motorhome dan sebuah bas. Manakala konvoi bahagian Sibu pula melibatkan 50 peserta menggunakan 18 buah kenderaan. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak terus komited untuk memastikan kemudahan pejabat daerah di kawasan pedalaman adalah setaraf dengan kemudahan di bandar. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, beliau amat memahami segala kekurangan di kawasan pedalaman. Justru beliau memberi jaminan bahawa segala isu yang diutarakan oleh warga pejabat daerah akan dipertimbang untuk diselesaikan. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menzahirkan ucapan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang dapat melaksanakan tugas dengan komitmen yang tinggi di kawasan pedalaman. Sementara itu, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut mengumumkan Ezra Uda sebagai pegawai daerah Telangusan baharu yang akan melapor diri selewatnya Julai depan. Pada sebelah malamnya, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut menghadiri Majlis Raya Gawai Anjuran Pejabat Daerah Telangusan bersama dengan Petronas SGGP yang turut dihadiri Adun Telangusan Dennis Ngau. Manakala di Serian, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi kerja-kerja membaik pulih struktur penahan tebing Batang Sadong di Kampung Hilir Serian. Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, beliau mewakili suara rakyat di kawasan berkenaan merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak menerusi JPBN Sarawak di atas kelulusan peruntukan tersebut. Menurutnya, menerusi peruntukan itu, kerja-kerja membaik pulih tebing sungai yang kelihatan semakin teruk dan membahaya penduduk kampung akibat banjir yang berlaku pada tahun 2021 akan dilaksanakan.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Kesyukuran dan Penghargaan Pemimpin Bersama Rakyat Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Bandar Serian di Berambe Center Rancan pada Jumaat. Sementara itu, John turut memaklumkan pelbagai perancangan pembangunan dan kemudahan infrastruktur telah dirancang dan diteliti dalam Makmal Mini Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Jelasnya, GKCDA adalah sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan projek pembangunan untuk komuniti Bidayuh di luar kawasan Kuching termasuk di Serian. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Niti Daun 2023 yang bermula di pekarangan bangunan Tunjugah dan berakhir di tebingan Kuching iaitu di Jambatan Darul Hana pada Sabtu. #Menyebab Salam UKAS. Indah permai pertiwi tercinta, berbilang kau hidup bersama, dengan tekad semangat membara, menggapai cita-cita. Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati, pemimpin terus mencurah bangkit, kejayaan pasti dikecapi. 60 tahun merdeka, Sarawak gemilang berjaya. 2030 wawasan direalisasi, Sarawak berpendapatan tinggi. Bersatu teguh setia, sehati sejiwa senada, jadi kebanggaanku magalah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku. Indah permai pertiwi tercinta,